Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila binti Muhammad Rushdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Basirah binti Ismail. Assalamualaikum, nama saya Nia Adriana binti Rosli. Saya dari kelas RAS 245 3P. Saya Nur Ainiyah binti Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah Syalwani binti Cik Jaafar. Apa e-dagang ni? Okey, e-dagang ni adalah satu platform baru proses jual beli, pemindahan ataupun pertukaran barangan, perkhidmatan ataupun maklumat melalui jaringan komputer internet seperti Shopee, Lazada, Benda.com atau Instagram Shop dan banyak lagi lah. Okey, perkhidmatan ni secara langsung telah banyak membantu ekonomi para peniaga kecil dan sederhana ataupun kita sebut sebagai PKS untuk meneruskan hidup. Salah satu sebabnya perkhidmatan ini dapat menghapuskan atau mengurangkan kos sewa kedai, insurans, kos upah pekerja dan kos penyimpanan barangan. Sebab semua operasinya kita buat dalam komputer ataupun dengan handphone kita je. Okey, kalau kita tengok sekarang kan, ramai yang boleh jana pendapatan ni melalui e-dagang ini, termasuklah pelajar. Ramai yang dah mula bisnes secara atas talian. Saya sendiri pun dah mula berniaga online. Duduk rumah main telefon pun boleh berniaga secara e-dagang. Okey, tapi adab berniaga ni mestilah dijaga antara para peniaga dan pelanggan supaya perniagaan yang dilakukan tu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki yang kita dapat tu berkat. Berniaga di pasar pun ada adab jual belinya. Apatah lagi bermuamalat secara atas talian. Okey, kenapa kita kena beradab semasa bermuamalat? Antara kebaikan dan kepentingan daripada mengaplikasi pelaksanaan adab pada konsep e-dagang ni adalah wujudnya satu integrasi dan perakaian di antara organisasi yang berbaik daripada hubungan antara pembeli, penjual ataupun penyedia perkhidmatan seperti abang pos laju ataupun pembekal kita. Okey, dengan mengamalkan konsep ini, pertukaran maklumat dan juga transaksi perniagaan dapat diperluaskan. Contohnya, kalau kita melayani pelanggan dengan baik kan, mesti pelanggan tu akan meninggalkan komen atau review yang baik. Contohnya, kalau dekat Shopee, berapa nilai bintang pelanggan bagi dekat peniaga. Okey, jadi dari situlah pelanggan lain pun akan tertarik untuk membeli daripada kita. Okey, selain itu dapat mengekalkan muhibah dan perpaduan antara kita. Bila kita mengamalkan adab, maka pertumbuhan ekonomi itu tumbuh semakin cepat dan memperluaskan pilihan pengguna. Konsep e-dagang menurut perspektif syariah. Sistem transaksi e-dagang termasuk di dalam etika kontrak jual beli. Maka pelaksanaan jual beli melalui e-dagang perlu memenuhi keperluan undang-undang kontrak Islam. Undang-undang menurut Islam yang berkaitan seperti kewujudan sifah tawaran dan penerimaan, pihak yang berkontrak dan objek dan balasan iaitu harga bagi membolehkannya dianggap sesuatu yang sah di sisi syarak. Dengan memenuhi segala syarat ketetapan berikut, maka e-dagang merupakan kaedah jual beli semasa yang diharuskan kepada umat Islam. Seterusnya, faktor. Terdapat 5 faktor. Yang pertama, peniaga ingin bebas daripada melakukan penipuan dalam perniagaan. Hal ini demikian kerana mereka tidak mahu mempunyai apa-apa masalah dengan pihak berwajib. Yang kedua, peniaga ingin mencari sumber yang halal kepada ahli keluarga. Seperti kita sedia maklum, zat yang bersatu itu akan menjadi darah daging manusia. Justru, sumber yang halal adalah penting untuk memelihara kepribadian manusia. Yang ketiga, peniaga berusaha untuk memenuhi keperluan pengguna. Antara usaha yang dilakukan oleh peniaga adalah dengan menunjukkan maklum balas pengguna terdahulu untuk meyakinkan pengguna baharu. Yang keempat, peniaga ingin menjaga nama baik sendiri dan produk. Pelaksanaan adab dapat meninggalkan imej yang baik sekaligus meningkatkan perniagaan. Dan yang terakhir, peniaga ingin memperkembangkan perniagaan ke peringkat yang lebih besar. Dengan adanya peningkatan dalam jualan perniagaan, mereka akan mendapat modal yang besar untuk memperkembangkan lagi perniagaan mereka. Okey, saya nak bahas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang peniaga e-dagang. Cabaran pertama ialah memberi kepercayaan kepada pelanggan bahawa jualan yang mereka lakukan adalah bukan sebuah penipuan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah penipuan terbesar iaitu Macau Scammer yang telah menipu lebih ramai orang dan membuatkan
orang berasa takut dan berasa resah untuk membeli secara online ataupun tidak bersuah muka. Oleh itu, kita sebagai peniaga e-dagang, kita mestilah memberi kepercayaan dengan memberi testimoni, feedback, ataupun kalau kita membuat secara delivery, kita mengupload gambar itu supaya dapat memberi kepercayaan untuk pelanggan membeli kepada seorang peniaga e-dagang. Okey, cabaran yang kedua adalah kurang pengetahuan dalam menggunakan sistem e-dagang. Okey, tak semua orang arif dalam penggunaan sistem e-dagang. Ada yang tak terkebir-kebir masih nak guna Shopee ataupun Lazada untuk membeli barang. Ada yang tak reti langsung nak buat payment dari Shopee. So bagi saya ini adalah cabaran yang agak rumit bagi seorang peniaga sebab peniaga e-dagang mencari rezeki daripada sumber tersebut. Cabaran yang ketiga adalah maklumat yang dipaparkan oleh peniaga e-dagang adalah tidak lengkap. Okey, sebagai seorang pelanggan, kita mestilah mementingkan maklumat-maklumat yang diberi oleh seorang peniaga e-dagang. Contohnya, peniaga e-dagang itu tidak memberitahu bahawa bateri yang dijualnya adalah tidak lengkap. Oleh itu, dia akan membuat lebih sukar untuk pelanggan mempercayai barang yang dijual. Jadi, peniaga e-dagang mestilah memaparkan maklumat yang lengkap supaya pelanggan akan berasa lebih yakin dan lebih tidak resah untuk membeli pada mereka. Cabaran yang terakhir adalah masyarakat yang kurang yakin terhadap keselamatan e-dagang. Okey, hal ini melibatkan tentang pemindahan atau transaksi wang semasa menggunakan sistem e-dagang tersebut. Okay, ada yang kurang yakin sebab sistem e-dagang tu kurang selamat. Kadang-kadang ada yang buat tiba-tiba rasa macam tak selamat lah sini. So daripada sini juga diorang rasa ragu-ragu sebab scammer dia boleh curi data kita semasa pemindahan wang berlaku. So saya rasa ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peniaga e-dagang. Seterusnya, kesan kepentingan pelaksanaan adab dalam urusan jual beli berorientasikan e-dagang. Okay. 3 kesan yang terdapat iaitu terhadap peniaga, yang kedua ialah pembeli, seterusnya ialah ekonomi. Bagi konteks peniaga, apabila peniaga tersebut mengamalkan adab dalam urusan jual beli, perniagaan tersebut diredai dan diberkati oleh Allah SWT. Etika dan adab yang dipraktikkan oleh peniaga dapat menarik lagi minat pembeli untuk melakukan urusan perniagaan dengan peniaga. Jadi apabila pembeli tersebut melakukan urusan perniagaan jual beli, pembeli tersebut merasa gembira kerana peniaga sangat ramah dan menjaga adab tersebut. Urusan perniagaan menjadi lebih mudah dan pantas. Kesan kepentingan pelaksanaan adab dalam urusan jual beli terhadap pembeli ialah pembeli akan berasa gembira dengan pembelian yang dilakukan. Dengan adab dan layanan yang baik oleh peniaga, pembeli akan memberikan respon yang baik terhadap pembeliannya. Jadi orang ramai akan tertarik untuk melakukan urusan perniagaan dengan peniaga tersebut. Kesan kedua terhadap pembeli ialah penindasan dalam perniagaan tidak akan berlaku sekiranya peniaga tersebut mengamalkan adab dan etika dalam perniagaan. Peniaga tersebut berkelakuan jujur dan amanah apabila mempromosikan barangan mereka. Penindasan seperti harga barang tidak setanding dengan kualiti harga ataupun barang yang diterima tidak seperti yang diwar-warkan oleh peniaga tidak akan berlaku sama sekali. Bagi aspek ekonomi, perniagaan e-dagang ini memberikan impak yang positif dalam meningkatkan prestasi ekonomi negara. Seperti yang kita lihat sekarang, negara kita dihujani dengan wabak COVID-19. Orang ramai lebih menggemar membeli barangan mereka di platform-platform online berbanding dengan membeli barangan di kedai-kedai fizikal. Aktiviti membeli belah di platform online seperti Shopee, Lazada, Zalora dan lain-lain semakin bergiat aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi ekonomi negara kita. Ekonomi negara kita akan dipandang tinggi dan dijadikan teladan oleh negara-negara luar. Hubungan antara dua negara akan terjalin dan dapat berkongsi pandangan dalam memajukan ekonomi negara kita.
Baik, saya akan mengulas isu dan kaedah pelaksanaan adab yang betul. Isu pertama, seorang pelajar perempuan telah dikelar lehernya oleh rakan sepermainannya kerana rakan tersebut telah menipu dalam urusan perniagaan online disebabkan ketidakpuasaan produk yang dibeli dan sikap merendahkan kualiti produk yang dijual oleh suspek. Suspek telah mengelar leher mangsa sehingga hampir putus. Mangsa kemudiannya dikejarkan ke hospital tetapi telah meninggal dunia. Jadi, kaedah untuk menangani isu pertama adalah dengan tidak menipu dan bersikap jujur dalam urusan perniagaan. Kaedah yang kedua, tidak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala atas barang yang dijual. Contohnya, peniaga online telah bersumpah bahawa tali pinggang Gucci ini adalah tali pinggang yang asli. Sepatutnya tidak bersumpah. Isu yang kedua, dua orang peniaga menerima rasuah daripada pengganas dengan cara peniaga menawarkan perkhidmatan keuangan kepada pengganas dan pengganas tersebut memberi sejumlah wang kepada peniaga tersebut. Wang pada mulanya adalah dalam ratusan ringgit, kemudian menjadi dalam ribuan ringgit. Pengganas dan juga peniaga tersebut telah ditangkap oleh pihak berkuasa. Hadis juga ada meriwayatkan tentang isu rasuah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. Jadi, kaedah yang ketiga adalah dengan tidak memberi dan menerima rasuah. Kesimpulannya, adab dalam berniaga perlu diamalkan tidak kisah secara terus ataupun secara dalam talian. Pelaksanaan ini bukan sahaja memberi kesan kepada peniaga tetapi juga memberi kesan kepada pembeli dan juga ekonomi negara. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi tetapi pelaksanaan adab yang betul dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan adab yang betul dapat melahirkan suasana yang harmoni dan juga sejahtera.